Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, kita berada dalam surah 79 berkaitan dengan beberapa adab ketika membuang air kecil dan besar. Membuang air kecil dan besar, betul ke? Ketanda di mana? 79. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, adab ketika membuang air kecil dan air besar. Antara adab yang perlu dijaga ketika membuang air kecil dan air besar ialah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila berada di tempat yang terbuka seperti padang atau di dalam semut. Baik, antara yang adab bila kita buang yang besar atau buang yang kecil adalah kita dilarang buang air besar dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakanginya. Bila kita masuk dalam tandas, ada dua jenis. Satu tandas yang bertutup, satu tandas yang open. Open tu macam padang, pantai, padang pasir, hutan yang dia tak ada benda yang tutup kita, atau satu tempat lain lagi tandas. Kalau tempat tu bertutup, ada syarat dia. Kalau tempat tu tak bertutup, ada syarat dia. Okey, kita pergi tempat tak bertutup dulu. Katalah kita pergi dekat pantai ke, kita pergi dekat hutan ke, camping ke, tandas tak ada, kita nak pergi buang air kecil.
Maka kita jalan tu, kita cari di mana arah kiblat. Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kami mana tahu kiblat kat mana? Sebab kompas kami tak bawa. Kami nak cas telefon kat mana? Kami nak download internet tak ada. Kiblat finder ke apa kami tak ada. Macam mana nak buat? Kalau kita duduk di semenanjung kita Malaysia ni, arah matahari jatuh. Di mana matahari tenggelam, di situlah arah kiblat kita. Contoh, kalau kita duduk dekat kita ni, Bayu Tiara, Bayu Lepas ni, di mana tempat kiblat kita adalah kiblat di hadapan kita ni. Di hadapan kita ni lah arah matahari jatuh. Contoh pergi pantai ke, contoh pergi mana ke, kita tahu di mana arah matahari naik, di situ dia jatuh belakang, situlah kiblat dia. Jadi bila kita pergi pantai dengan anak-anak, pergi taman rimba dengan anak-anak, kita abang, kalau macam ni, macam mana kita nak menghadap ke arah kiblat tu macam mana? Jadi bila kita dah nampak dah kiblat ke situ, jangan muka kita menghadap situ atau membelakangi kiblat. Jadi muka kita ke sini, maksudnya di sisi kita yang menghadap ke arah kiblat, atau sisi kanan atau sisi kiri. Bila kita berada di tempat yang terbuka dan tak ada penghadang, tak ada penghalang, seketui macam tu, maka kita jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Okey. Haram juga menghadap kiblat dan membelakanginya jika ada dinding, tapi jarak antara dinding itu lebih dari 3 hasta. Dinding tetap dinding rendah dan tidak sampai 2. Okey. Kalau kita duduk dalam tandas macam biasa kita duduk dalam kat dalam dunia ni, kita masuk dalam tandas, kita kunci. Kalau kita masuk dalam kat tandas dan kunci, benda tu bertutup, boleh tak kita menghadap ke arah kiblat? Tak boleh juga. Ada boleh, ada tak boleh. Yang pertama, kalau tandas kita terlalu besar, terlalu panjang dan besar, macam mana kami nak tahu besar tak besar? Lebih daripada 3 hasta. Maksudnya ni tandas kita duduk, daripada kita duduk tu, dia jangan lebih daripada 3. Ni jengkai, ni hasta, ni depa, ni nampak. Tak kena mana. Ada pa sini lah, 3 hasta. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Maknanya tandas kita tu jangan dia lebih daripada 3 hasta. Kalau dia lebih daripada 3 hasta, dia bukan diklasifikasikan sebagai Baitul Khala atau rumah bersendirian. Dalam istilah bahasa Arab, kita panggil dia salah satu nama tandas selain daripada mirhab adalah Baitul Khala. Baitul Khala ni rumah yang kita duduk solo, seorang. Sebab jarang pergi tandas 3 orang. Pergi 3 orang, tapi 2 orang duduk luar, buat sikat rambut saja, buat kumur-kumur, cuci muka. Tapi yang masuk dalam tandas seorang je. Tak boleh masuk 2 orang. Tu LGBT. Melainkan anak kita umur 2 tahun, kita teman nak tukar pampers, kencing dan sebagainya, tu lain lah. Ini besar lah. Berapa? Seorang 45, seorang 57. Hatu balik awal masa tu tandas 2 orang. Repair lain lah. Saya saja kencing sekali lah, bau ukhuwah Islamiah. Jangan buat gila betul. Jadi kalau tandas tu lebih pada 3 hasta, maknanya itu dikategorikan sebagai ruang tertutup yang patut duduk seorang tu, dia hilang credibility rumah tertutup tu sebab dia terlalu luas. Kita biasa tuan-tuan, rumah kita macam ada lah. Kalau orang kaya-kaya, tandas dia besar lagi lah. Tandas dia cak surau kita ke, tapi kaya dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia guna kekayaan dia untuk bina. Sepi ceramah di Kuala Lumpur, ada satu rumah datuk tu, pergi rumah dia, "Mana Ustaz, kita makan." Jalan tengok rumah dia, soalan makan. Betul habis. Saya kata ada datuk tu aircon tak tutup lah, berpeluh-peluh cermin tu. Tempat parking kereta dia kat luar tu ada aircon. Saya kata tak tutup lah.
Pekerja lupa tutup kan? Dia kata tak, saya buka aircon. Saya tahu buka aircon, saya tahu. Dia kata bau color cat tu dia tak hilang. Oh, betul tu. Kan kalau kita letak kat panai kan, color dia hilang lama-lama kan. Jadi dia macam show house lah. Show car ke apa. Sudut dalam tu aircon, cermin tu berpeluh-peluh macam 7-Eleven masa hujan tu. Jadi kaya dia tak tahu buat apa, duit banyak. Jadi kereta dia pun ada aircon. Jadi tak mustahil lah tandas dia luar. Yang kaya tak apalah. Jadi tandas bagi kecil gitu ya. Sebab tandas ni bukan boleh duduk lama. Dia kena duduk cepat-cepat dan block. Orang dulu dia suka minum kopi dalam tandas. Dia duduk dalam tandas. Dia ketuk isteri dia buat kopi bagi dia. Dia pun duduk baca paper. Dia pun baca. Ceritalah apa-apa, makanan ke, laksa dijual ke, atas bawah laksa keluar. Macam tu. Tu nama dia merepek. Lagi cepat kita boleh keluar pada tandas, lagi bagus. Maka cantik, bersih, kemas, bagus. Tandas kita tu kita bersihkan dia bagus. Tapi janganlah sampai kita tandas dia bersih, boleh makan nasi dalam tandas dia. Oh sangat. Tak payah nak makan nasi dalam tandas. Lapar sangat ke? Pakai tempat lain. Ada dinding, tapi jarak antara dinding itu lebih daripada 3 hasta. Jarak antara 2 dinding tu. Dekat dinding, tetapi dinding tu rendah dan tak sampai 2/3 hasta. Okey. Yang depan kita 3 hasta, yang menghalang kiri kanan yang tutup tu 2/3, 2 hasta lebih sikit gitu. Maksudnya kena tinggi tinggi lebih kurang ni meja kuliah ni. Maksudnya jangan hang pi tandas, tempat hang pi tandas tu dia punya penghadang ni tinggi ni. Tak jadi tinggi ni. Tu semua orang boleh tengok. Baik tak payah buat penghadang. Penghadang tu kena tinggi sikit. Itulah nama tandas bertutup. Kalau kita duduk dalam tandas yang bertutup dalam kategori macam tu, walaupun kita menghadap ke arah kiblat tak dosa, kerana kita ada penghadang. Tapi kalau luas sangat, penghadang tu dia hilang fungsi dia. Tapi kata ulama, walaupun kita tandas kita ni menghadap ke sini dah, ke depan kan, ke depan dah. Macam tandas kita ni jadi panjang, lebih daripada 3 hasta. Jadi tuan-tuan buat apa? Bawa hammer bagi pecah tandas kita. Bukan tu. Kita duduk macam biasa, tapi kita herotkanlah sikit badan kita ke tepi sikit. Sebab construction semua daripada buat. Saja-saja nak pergi tandas, nak pecah-pecah, satu kerja pula. Sebab design dia kan. Okeylah, tak apa. Jadi apa kita buat? Kita masa kita duduk, kita corner badan kita. Kita jadi mak rempit. Ataupun corner ke arah sini. Boleh. Tak ada masalah. Tengoklah rumah kita. Sebab rumah ni dia design ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada orang rezeki dia, tandas dia memang tidak menghadap ke arah kiblat. Maka kita tak payahlah menghadap ke arah kiblat. Ada benda bagus menghadap kiblat, ada benda tak bagus menghadap kiblat. Contoh, kaki kita. Kalau kita lenguh apa kan, kalau boleh elakkan melunjuk ke arah kiblat. Sama juga ke arah kita. Kita tidur di waktu malam, rumah kita, kita tengok kaki kita kat rumah kita tu menghadap ke arah mana? Betul ke Ustaz? Menghadap ke arah buku dengan rak Quran kat rumah saya tu dalam satu bilik. Oh, okey. Balik rumah tukar layout dia balik. Adjust balik. Katil sini. Atau kitab tu kita ubah. Jangan lunjuk kaki ke arah Quran, terutamanya dosa hukumnya haram apa yang itu. Quran duduk di bawah, kita duduk di atas. Itu tak apa. Contoh, kita tingkat 5, tingkat 6 ada Quran, atau tingkat 4 ada Quran. Ustaz, kami duduk rumah saya duduk jalan-jalan, dosa tak saya? Sebab bawah saya ada Quran. Apa yang itu? Tak boleh duduk flat dah. Boleh. Yang tak boleh, Quran tu kita bubuh di lantai, kita pijak dia buat macam pelapik kaki. Oh, tak boleh. Dia duduk di bawah, tak apa, tak ada masalah. Macam kita naik kapal terbang,
Dulu ulama bagi contoh bawa naik kapal. Bila naik kapal, di perut kapal tu dia bawa Quran. Kita duduk atas kapal jalan, boleh? Boleh tak apa. Kita naik kapal terbang, bawah tu depa hantar nak post kitab pergi Kuala Lumpur, ada ayat Quran atau Quran sendiri, kita duduk di atas, lagi semua duduk di bawah, tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh, ambil Quran, bubur dilapis di seat, kita duduk atas seat kita. Yang tu pun tak boleh. Itu bab Quran. Kiblat sama jugalah. Kita nak semayang secara baring, kaki menghadap kiblat. Mak bapak meninggal, suami, isteri, anak, siapa saja adik-beradik meninggal, kaki bagi menghadap ke arah kiblat. Itu beberapa benda yang kita kena menghadap. Adapun untuk kita di tandas, maka kita elakkan menghadap kita ke arah kiblat. Jika sama juga tu, tidak menghadap dan tidak membelakanginya. Maksudnya kesini pun jangan, kesini pun jangan. Jadi kita duduk, pusing sikit badan kita ke arah, tidak sekadar mampulah. Pusing banyak sangat, terabang kat bawah pula, tu cerita pula. Sekadar maksimum yang kita boleh. Jika semua syarat ini dipenuhi, atau dia berada di tempat yang memang disediakan untuk buang air seperti tandas, tidaklah haram menghadap atau membelakanginya, walau bagaimanapun sunat tidak menghadap. Saya kata tadilah, kalau kita dah cantik lengkap syarat-syarat tandas, maka tak timbul hukum haram kita menghadap kiblat. Cuma sunat kita tidak menghadap atau membelakanginya apabila buang air di dalam bangunan. Kita duduk di tempat tu cantik dah, tutup elok dah, maka kita ni kiblat ni, elokkan sikit badan kita, dapat pahala sunat satu lagi. Taklah haram buat pengaku tu. Dalam syarah tanbih, kata Imam Nawawi, ta'lil yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Qadhi Husain, Imam Baghawi, Ruyani dan lain-lain, iaitu arah kiblat adalah satu yang agung. Oleh itu wajib menjaga keagungannya arah kiblat daripada tempat yang terbuka. Jadi arah kiblat ni satu benda yang sangat baik dan baguslah. Sebab tu kalau kita semayang, kita tak boleh ludah ke arah kiblat, dalam atau di luar semayang. Jalan mana-mana kita rasa nak ludah, jangan ludah ke arah depan. Terutama depan tu adalah arah kiblat. Ludah kiri atau kanan, kita ludah. Dalam semayang sama juga. Kalau nak ludah kiri atau kanan. Bukan di kapek kita ni. Ludah di mana? Kita semayang di pantai contoh. Jadi atau kita semayang dekat camping, semayang kat lantai macam tu je. Kalau kita nak rasa nak ludah, ada wudu, air wudu kita tu masuk dalam mulut. Jadi kita dah ludah, boleh tak? Boleh ludah ke arah kiri. Tapi kiri ada orang ustaz, kawan saya ada, yang ludah kawan kiri. Kalau kita pegang lidah, boleh ambil ayat yang tu dengan lidah tu simpan. Syarat dia lidah sendiri lah, ambil lidah orang. Jadi ada lidah, ambil sorban orang, bodoh tu nama dia makan penatang. Hanya lihat berapa kaku pula. Lagi lokasi belibur, ujung kait ujung ni ke, kan? Sebab bau rakaat pertama, ayam masuk dalam mulut. Nak telan tak boleh. Nak kumpul ayat sampai rakaat keempat, macam mana kita nak baca Fatihah? Bagilah alhamdulillah. Orang beleng tu berhudu pula, macam anxiety pula, dia tak tahuan ke tu. Maka buanglah. Tapi kalau kita rasa macam tak tahu tak mana ludah ni, elok banyak payah nak semayang, berhenti semayang, telan elok tu pergi buang semua, siap-siap semua selesai dah, masuk dia. Sebab baru rakaat pertama tak tahu apa, tak tahu Tok Imam baca panjang ke apa, kumpul ayat liok banyak ni.
Yang kedua, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir atau tergenang atau tenang, seperti dalam perigi, parit yang tidak mengalir sama ada banyak atau sedikit. Jadi kalau kita nak pergi tandas, buang yang kecil terutamanya, jangan kencing dekat air yang tidak mengalir. Air tu dia bertakung di parit ke, di muara sungai. Kerana air sungai tu dia laju, dia akan jadi macam putaran dan pusaran air tu kat ujung tu. Air tu tak bergerak. Anak-anak ikan duk tang tu ujung-ujung tu. Sungai laju, dia macam balance kat tepi macam tu. Yang tu jangan kencing. Perigi, telaga, kolam yang tak bergerak air tu, sebab apa? Kerana yang pertama, binatang-binatang dia boleh minum, atau musafir boleh ambil air situ, terutama binatang lah. Kucing ke, atau dalam hutan ni ada binatang-binatang apa ke dahaga, dia boleh, anjing ke, dia boleh pergi minum tu. Elok-elok air tu air sungai yang tak bergerak, kita pergi kencing pula, anjing minum air tu, minum air kencing kita. Jadi buat nayang kat anjing. Kucing kadang-kadang dia bukanlah pandai nak pergi tekan air kowe, kuku ke apa, dia tak pandai sky magic ke, dia tak tahu. Jadi ada kat bawah yang mana tu dia kan. Hang ada banyak 1000 tempat nak kencing, jangan pergi kencing dekat tempat air yang tidak mengalir, maka yang tu akan menyusahkan terutama binatang. Yang kedua, yang berikutnya, parit yang tidak mengalir, sama ada banyak atau sikit. Kalau dia mengalir, dia tak apa. Tak mengalir, elakkan kencing di situ. Tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan, walaupun ketika tidak berbuah. Jadi nak kencing kat pokok, jangan nak pergi kencing kat pokok sembarangan, terutama pokok buah-buahan. Makruh, sebab benda orang nak makan. Tengok kencing tak mana tak tahu. Tengok cabai Melaka siapa kalau tumbuh elok, fertilizer ni dia pergi kencing kat kawan tu. Jangan gitu. Orang makan pedas tapi jadi masin pula cabai tu. Buat ni yang kawan. Tidak dilakukan di jalan raya. Lawak kan? Jalan raya mana ada orang kencing? Ada lah tuan-tuan. Orang negara mana kencing? Mesir dah, India dah. Kencing. Kencing di dinding. Ini. Lepas kau kencing. Pasal nak kencing, pergi kencing gitu ni. India tak utamanya. Mesir pun sampai saya agak terkejut juga lah. Apa dia berkencing kat dinding ni? Jadi kalau kita tunggu bus stop, jangan sebarangan sandak kat dinding. Memang bau hancing ke, bau haring ke, segala semua bau dalam dunia akan ada kat situ. Jadi kencing macam tu makruh hukum dia. Dia kencing, kita pun biasa. Kalau kita tengok dia kata, dia kata, ai. Dia, ai nak apa? Hang kencing tak ai pula. Kencing kita lah. Kita bukan pakai binocular tengok dia tak. Macam tu hidup biasa dia tengok. Oh Tuhan, tu ada panggil yang kencing tengah jalan, melainkan ada emergency ke apa macam tu lain lah tu. Saja-saja hobi tak boleh. Dalam lubang kerana mungkin ada jin atau binatang di situ. Apa-apa lubang jangan kencing. Takut ada ular ke, ada binatang-binatang duduk dalam lubang dia, korek dia duduk. Dia baru dia, bini dia, anak dia baru nak makan malam, kita pergi kencing. Dia bara, dia ngap sekali. Nama dia wabillahi taufik wal hidayah. Tak ada jual lamuai pun tak jual, logo online pun tak jual, spare part tak ada. Ada macam tu je. Tidak dilakukan di tempat berteduh. Tengok ada kursi, ada meja, orang selalu duduk, nampak pohon yang rendang, yang cantik, yang elok, kita pergi kencing tang tu, relax yang betul ya. Jadi orang nak duduk, jadi tak boleh. Tidak bercakap ketika buang yang kecil dan yang besar, kecuali sangat perlu sahaja. Macam kita tandai awam atau tandai kat pejabat, tandai A, tandai B, ada 2 tandai. Kita pun masuk, member pun masuk sebelah. Oi, siapa tu? Aku ni. Yang siap ada report bos orang buat tu. Sambil kencing, sambil serta pasal report. Dia tu pun dah sama. Dia tu orang tak buat lagi.
Oi, kalau ada siap email dekat kau okey, bunyi flash. Okey, aku bela aku belah dulu. Makruh sembang. Kecuali benda yang penting. Contoh, buka-buka ayat tak ada ayat. Siapa kat sebelah tu? Boleh yang tolong aku ambil ayat? Ayat apa? Aku pun tak ada ayat. Allah, kita kena kata. Handset tak bawa, handset tak cas. Betul nak buat apa? Main pasal ya, duduk dalam tu, tunggu sampai orang baru main. Ada benda boleh cakap, dia tak makruh. Sama macam sembahyang Jumaat Sembahyang Jumaat, kalau ada isu boleh cakap. Keselamatan, nyawa, kebakaran. Tok Imam tengah khutbah, mimbar terbakar. Contoh panas sangat. Lepas tu atas kepala masjid tu pakai panel solar. Solar tu panas kan. Jadi bumbung terbakar tu, dia meleleh. Kena dekat mimbar tu. Kita nampak api terbakar tu. Kita kena cakap apa? Tok Imam, ada api, lari daripada situ. Cakap gitu. Jangan buat itu apa? Tak ada nak apa, 4 kali apa, padam dulu. Hangit kepala ada mati gitu. Boleh cakap, tak apa. Benda yang melibatkan nyawa. Tidak menghadap matahari, bulan dan membelakangi keduanya, kerana keduanya itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab lain ditambah sunat berlindung daripada pandangan manusia. Jadi boleh tak kencing kat RNR berdiri tepi jalan tu? Kalau saya habaq kat tuan-tuan, geng selalu main masjid ni, kalau boleh elakkan. Masuk dalam tandas, buka elok-elok, pi tandas, kencing semua elok-elok, pastikan tak percik dan sebagainya, duduk boleh. Melainkan emergency, RNR penuh, kita pun raya, nak kencing sangat-sangat, tandas tengok satu-satu tandas ada 4, 5, 6 batok, kita pun tak boleh lah. Tengok ada kosong satu, kita pergi terus kencing tang tu. Tapi ketika itu, time itu sahaja. Maknanya esok-esok kalau tengok tandas kosong, jangan kata malas aku nak buka seluar rumah, pancut tang ni lah. Betul, dia jadi syok kencing kat situ. Itu dilarang. Tidak bawa bersama benda-benda yang ada catat nama Allah, nama Nabi, malaikat, Quran dan seumpamanya ketika buang air besar. Apa saja benda yang tertulis di kopiah kita ada tulis, ada gambar Mekah ke, ada gambar Palestin ke, ada tulis ke Allah Tuhan kami, belakang tulis Muhammad Rasulullah, kami pejuang Islam, apa-apa, tulis ayat Quran. Maka kalau ada hadis ayat Quran, kata Syekh Nuruddin, walaupun gambar Masjidil Aqsa, ramai orang suka beli gambar-gambar, beli t-shirt Mekah, t-shirt Madinah masa pergi umrah. Lepas tu kita pergi tanah, kita bawa t-shirt tu. Jadi kalau boleh, kita pakai terbalik. Gambar Mekah tu ada kat dalam. Cincin ada tulis nama Allah, buka simpan luar. Tak boleh ustaz, kami kat KLCC, tak buka pun hilang, tambah buka. Jadi kena buat macam mana? Cincin tu terbalikkan dia, bagi dia masuk ke arah dalam, pegang, genggam tangan kita. Maknanya nama Allah yang kita tulis kat situ tu, benda tu tidak berada di suasana tandas, ada dalam pegangan atau jagaan atau pemeliharaan kita. Maka itu boleh. Handset kita sama juga, jangan bubuh ringtone Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bunyi dalam tandas. Sebab kita bukan tahu anak telefon kita masa kita bertandas. Jadi dia telefon. Kalau boleh, jangan bubuh ringtone Quran. Sebab apa benda pun dekat dalam tak apa. Boleh tak kita bawa handset kita pergi tandas yang ada Quran 30 juzuk? Boleh. Bila skrin ni tak buka, dia tutup. Yang tak boleh, kita masuk dalam tandas, kita buka, lambat lagi nampak ada sikit perut ni, saat okey, saat tak okey, dia buka tu, dia baca dulu Quran tu, dilarang di dalam syarak. Dosa sebab main-main baca Quran dalam tandas. Tertutup tak apa. Jangan kita duduk, kita tak buka telefon kita, terduduk. Contoh, kita nak jadi imam tarawih, 10 rakaat pertama member kita imam, 10 rakaat kedua kita jadi imam.
Kita budak-budak tahfiz tu, alamak tak lancak lagi hari ni, dia pergi tandas. Dia pergi tandas, dia mengulang dalam tandas tu sebab sekali dia dah jadi imam rakaat ke-10. Hukum dia haram dan dosa kerana baca Quran di dalam tandas. Tapi kalau benda tu di dalam handset kita tak buka, boleh tak apa, tak ada masalah. Sebab kalau kita kata benda dalam tak boleh, susahlah kita. Saya dan tuan-tuan semua hafal tak surah Fatihah? Hafal tak Al-Ikhlas, Qul Huwallah? Hafal. Banyaklah surah-surah kecil-kecil itu kita hafal. Jadi boleh tak kita pergi tandas? Oh, tak boleh. Sebab apa? Sebab hang ada dalam jiwa hang ada ayat Quran. Lepas tu mampu budak tahfiz duduk kecil tepi jalan tiap hari. Awak nak kecil tepi jalan, tak boleh masuk tandas. Kami hafal Quran, naya kami. Tak boleh. Jangan baca ketika kita berada tu. Benda dalam tak apa. Macam saya dan tuan-tuan lah. Dalam perut saya, dalam perut tuan-tuan, semua orang ada najis. Ada najis? Ada? 2 kilo tak ada dalam perut. Kencing ada? Ada? Di mana? Di pundi kencing? Dalam badan kita ada je kencing. Dia dah siap simpan dah. Cukup dia punya kotak kencing tu, lagi dia kacau kita. Teng teng teng. Masa untuk kencing, kita baru pergi kencing. Tapi benda tu ada dalam perut kita. Air kita minum dia proses, tunggu masa sesuai, dia akan keluar. Semua orang ada mengusung najis. Pergi mana pun duk usung najis. Kita masuk sembahyang boleh tak? Boleh lah. Sebab najis tu ada di dalam. Yang tak boleh, bila najis tu ada dekat luar, dekat tangan kita, dekat pakaian kita, dekat kemaluan kita, dekat belakang kita, pergi tandas, buang yang besar, tak cuci, ada bekas najis kat luar, baru dia tak boleh. Benda dalam tak ada masalah. Kita tak tahu benda dalaman itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Ikhlas orang pun kita tak tahu, najis dalam perut orang pun kita tak tahu. Tidak membawa nama Nabi, nama malaikat, Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Boleh menghilangkan nur wajah. Saja-saja tengok kemaluan tanpa sebab. Dia tak tahu buat apa. Dia belek pistol dia. Dia tak boleh tahan juga pistol aku ni. Saat tengok peluru, saat tengok sniper merepek gitu, makruh. Atau pegang semua juga. Saja pegang, tengok atau pegang. Pegang boleh bila kena gigit dengan semut selangor. Semut cali gigit dia. Allah, loh guan lai tu ibi. Bengkak sebelah. Boleh tengok, tak ada masalah. Bahkan kalau kita melibatkan tujuan perubatan atau keselamatan, boleh tengok. Doktor lagi, Tok Mudim boleh tengok. Masa bila? Masa nak sunat atau masa kita pergi klinik sakit. Masa tu dia boleh tengok walaupun dia doktor. Hari lain tak boleh. Boleh kita jalan kat Lotus, doktor kata mai sikit nak tengok kemaluan. Hang siapa? Saya doktor. Doktor boleh tengok kemaluan? Tak boleh. Bagus tu. Tak boleh tengok. Saya Tok Mudim. Memang Tok Mudim boleh tengok bila? Masa nak sunat orang boleh. Saya saja duk potong pasal raya, mai tengok kemaluan sikit. Sebab saya kan Tok Mudim. Jangan buat begitu. Depa akan sunat Tok Mudim pula sekali lagi tu. Tak boleh tengok kemaluan orang tanpa sebab. Kemaluan sendiri pun sama, kemaluan orang pun sama. Dan najis jangan keluar. Melainkan ada masalah. Contoh, anak kita tertelan bateri jam. Jadi doktor kata, hang tolong cek dekat najis dia, umur 3 tahun. Ada tak bateri keluar? Tiap-tiap hari dia pergi tandas, kita kena simpan pampers dia, kita kena cek. Ada jumpa bateri, ever ready dia makan. Telan tu keluar sebiji bateri itu. Boleh cek, tak ada masalah. Ada masalah. Tanpa sebab, jangan tengok. Seeloknya tidak kencing berdiri. Nabi SAW pernah lakukan dalam keadaan berdiri kerana untuk menunjukkan keharusan. Kencing berdiri ni hukum dia harus maksud dia apa? Tidak berdosa. Bila kencing berdiri, pernah Nabi SAW kencing berdiri. Kata ulama, libayani jawaz, untuk menunjukkan bahawa benda tu tidak haram dan berdosa.
boleh kencing. Nabi kencing 2 kali berdiri. Satu, keadaan bawah tu terlalu kotor, nak duduk tak boleh. Yang kedua, pelipat paha Nabi ni sakit. Dua-dua alasan tu hadis ada dalam Bahrul Mazi. Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Macam saya beritahu lah, kita ni kencing diri boleh tak? Boleh. Seeloknya duduk. Seeloknya kita duduk. Ada emergency macam RNR tadi, kita tak ada nak buka, tak tahan sangat dah, kencing diri, tak apa. Ada ruang, lebih baik kencing duduk. Sama macam minum lah. Boleh minum berdiri, harus. Sunat duduk. Dan Nabi ajar pada kita, siapa yang minum dan dia lupa, dia berdiri, hendaklah dia muntahkan balik minumannya. Maknanya ada satu benda yang tak baik bila kita minum air dalam keadaan berdiri. Kalau biasa Nabi tak akan suruh muntah. Memang kalau orang kaji sakit kesihatan pinggang yang tu yang ni apa semua, bila minum air dalam keadaan berdiri, Nabi ajar pada kita orang minum air dalam keadaan duduk. Sehingga Nabi suruh buang air yang hampa dah minum, fal yastaqi, hendaklah dia buang balik air yang dia telah minum tadi tu. Jadi boleh tak Nabi minum diri? Boleh. Nabi pernah minum air daripada qirbah yang tergantung kat rumah Ummu Aiman, tak salah, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Ummu Aiman gunting bekas mulut Nabi tu, disimpan. Orang tanya sebab apa ambil bekas mulut Nabi tu? Dia kata, aku tak mau share dengan orang lain, aku nak yang ni bagi kat aku. Sebab ada bekas yang lihat Nabi, aku tak mau share dengan orang, aku nak ambil dekat aku saja. Itu isu berkaitan minum berdiri atau kencing berdiri. Menggunakan alas kaki, kalau boleh tuan beli slipper, letak permanent dalam tandas. Kerana alas kaki itu adalah sebahagian daripada sunat apabila kita masuk dalam tandas. Dan sunat baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku minta lindung daripada godaan syaitan jantan dan betina. Maknanya daripada doa ni kita tahu bahawa syaitan ni dia adalah dia punya jantina dia tu. Jantina lelaki dan jantina perempuan. Sebab apa kita baca doa apabila kita masuk tandas, doa minta lindung pada syaitan? Kerana syaitan memang duduk dalam tu. Dia parking duduk dalam tu. Sebab apa syaitan duduk dalam tu? Sebab syaitan dia tahu dalam tandas tak boleh zikir, tak boleh baca Quran, dia tahu tak boleh buat amal soleh dalam tandas. Jadi ini tempat yang paling secure untuk aku. Orang masuk dalam ni, orang tak boleh buat bacaan Quran apa. Syaitan pun dia apa, dah ada kuliah dia, ustaz dia ada juga lah, ustaz syaitan. Dia ajar lah apa di tandas macam ni, tempat ni tak boleh masuk, apa tahu tak. Orang Islam dalam tandas dia pun tak boleh zikir. Jadi kita duduk dalam tandas. Jadi syaitan ni dia banyak dalam tandas. Sebab tu kalau boleh jangan duduk terlalu lama dalam tandas. Sebab tempat tu dia memang buat syaitan. Ustaz tahu mana syaitan dalam tandas? Jadi kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi ajar kita supaya masuk tandas baca doa, sebab tu pot syaitan berlama-lama di dalam tu. Dan ketika keluar daripada tandas, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Label tuan-tuan ni kena hafal lah ni. Yang ni kena tak boleh hafal, yang kena bagi dengan ikut bari ya. Ataupun bayi yang tali pinggang. Ni doa simple ni kena hafal pelan-pelan. Doa pendek keluar tandas paling teruk apa malam baru lihat tahap lepas lihat ya. Baca ghufranaka alhamdulillah. Ghufranaka alhamdulillah. Saya tak benar ghufranaka, tuang nak sikit daripada benda mudah betul kan. Ghufranaka alhamdulillah. Macam tu je baca. Sebab apa kita kata ghufranaka? Aku mohon kepadamu keampunan, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran daripada aku dan memberikan pada aku kesihatan. Di tandas ni nikmatlah kesihatan lah. Sebab kalau tak lebih tandas, sabut kepala otak. Dia masuk tak keluar. Masuk makanan tapi tak keluar. Penat. Kencing sama. Minum air tak boleh kencing. Azab tuan-tuan. Terutama geng mana? Geng Batu Karang. Sebab apa geng Batu Karang tuan-tuan tahu? Sebab hobi, cita-cita dan impian dalam hidup suka tahan kencing. Tu lah pangai dia. Saya habaq kat tuan-tuan, tak payah tahan kencing, tak ada faedah pun tahan kencing. Bukan dapat kredit, bukan dapat duit pun.
Terutama tuan-tuan nak pergi jalan mana-mana, pergi seberang ke, nak naik jabatan ke, pesan dekat geng-geng luar ni, plate A, plate K, plate J, plate B, nombor plate Kuala Lumpur semua, pesan kat mereka. Pesan apa? Kalau hampa nak masuk Pulau Pinang, baik hampa pergi tandas siap-siap. Sebab jambatan ni tuan-tuan tak boleh gagak dia, kerana dia long 3 jam keras tang tu, lori gula tu balik gitu. Boleh jadi tak? Kalau kita tak ada pergi kencing, tuan-tuan. Kalau kita seorang balik kerja, lebih kurang kita boleh buang air dalam mineral tu, isi air ni Mountain Dew pula dalam tu. Sendiri kencing kan. Tak ada orang tak apa kan. Kena dengan mak mentua, pak mentua semua ada sekali, tapi jalan mana-mana, tak haru nak kecil yang betul depan pak mentua. Hilang. Saham jatuh 45% tau. Jadi jangan tahan kencing. Dia akan menyebabkan kita jadi kencing tak lawan. Dia akan menyebabkan penyakit bertukar. Bila rasa nak kencing sikit pun, bagi dia keluar. Umur-umur kita main atas pada 38 ke atas semua ni, jangan paksa kencing keluar. Duduk je, bagi dia keluar. Baby kat dia, pelan-pelan. Dia ambil masa yang panjang pun tak apa, bagi dia keluar. Jangan laju kena jangan laju. Biar laju boleh, darjah 2 boleh laju. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun anak kita kecil-kecil kencing laju dan cepat pun lepas tu habis. Kita tak boleh umur main meningkat-meningkat, dia tak boleh kencing laju gitu. Dia bertanggung banyak orang tu. Sebab orang lelaki ni, dia ni, orang lelaki ni dia pipe PVC. Dia tak sama dengan perempuan. Perempuan dia lek, ya Allah Akbar. Laki dia pipe. Macam ni lah tuan-tuan. Ada ayak kan. Saya minum ayak ni, saya minum habis ayak ni semua, saya letak. Kurang dalam 30 saat, saya ambil balik. Kalau kita buat macam ni, ada sikit lagi ujung ayak balance. Kencing kita macam tu kan. Kita keluar dah, tapi lama sikit dalam pipe tu ada balance. Jadi jangan kencing kalut. Kencing tu biar pelan, bila keluar habis, semua habis. Lepas tu berdam. Lepas tu lagi urut sikit kat bawah, bagi dia licin keluar semua. Sebab sakit takut masa sujud, dia keluar. Masa rukuk, dia keluar sikit, cuik, keluar betul. Bantai semayang, pakaian tak ada pakai semayang, kena kencing dah. Jadi masing-masing ada penyakit masing-masing. Siapa ada penyakit kencing tak lawan, dia usaha, dia pergi tandas awal, azan 1:30, 1:10 pergi tandas siap-siap dah, ready nak semayang. Orang macam ni dapat 2 kali pahala. Sebab dia terpaksa susah nak semayang, struggle, dia kena awal, Allah bagi pahala lebih dia. Kita ada juga pahala. Setiap kesusahan Allah tambah lagi untuk Islam. Apa saja benda yang ada sikit yang susah, Allah bagi pahala lebih, pahala lebih, pahala lebih. Sebab walaupun susah, kita tak tinggal benda tu. Dia malah aku tak payah awal, tak, kita buat kau, Allah bagi pahala kat kita. Kencing tak lawan. Jadi kencing semua tu punca-punca dia tahu sebab apa? Sebab suka tahan kencing. Tuan-tuan balik mana-mana, kita kata nak terkencing sangat dah, saya cadang main surau tak apa, main kencing di surau semua dengan tenang semua. Saya yang balik dengan lift, naik barang saya banyak, barang tak kat surau, siapa tak akan ambil. Kencing semua saya siap habis, saya tandas selesa, baru naik lift. Tidak anti maki orang dalam lift. Memang mesti maki ya. Kita dah masuk dah, lepas tu dia tumai kat lobi. Kita pun duduk tahan, dia tak masuk, dia pergi cek barang dia, Shopee sampai ke dah. Kita duduk tunggu tau ni, kita maki dah. Mesti maki tak guna. Anak naik ke tak mau naik, kita tutup dah. Baru naik tingkat 1, dia tu berhenti pula. Siapa kan tekan budak-budak main tak kira lari turun, tu semua nak maki orang. Kan susah, kencing dulu. Kalau tuan-tuan nak keluar pejabat, jam dan kot, pi selesai semua kat tanah pejabat, semua selesai habis dah, balik dengan tenang. Jangan ada benda duk terfikir. Macam dalam sembahyang lah, makruh tahan kencing. Terus nak terkencing, kita makruh tahan. Bila makruh? Bila sembahyang terganggu. Kalau sembahyang tak terganggu, tak apa. Contoh, ada lah rasa nak kencing, ada, tapi boleh tahan tak? Boleh, tak apa.
dia tak emergency sangat, tak apa. Yang tak boleh, kepala otak kita duk fikir kencing. Alamak, dia ni panjang pula, aku nak terkencing pula ni. Mayang ni kira kencing motif dia, tak ingat isyak ke maghrib apa tak tahu dia. Kepala otak ni kencing. Dia ni bagi salam, aku belah terus. Bila aku belah, aku pergi tanah. Dia dah plan semua dah ke arah kencing. Semayang jadi toleransi macam tu. Jadi yang bagusnya hang buat apa? Berhenti, pergi tanah. Dua benda jangan tahan. Boyak besar ke, kentut ke, nak pergi tanah ke, nature's call. Itu semua orang ada, tak ada masalah. Jadi apa hang buat? Hampir lempak semua kencing yang bagi selesai, semayang tenang. Ustaz, kalau saya pergi tanah lama kencing, nanti saya masbuk. Biar hang masbuk, biar hang terlepas jemaah. Nak buat macam mana? Bukan kita yang request ke Allah kencing ni dia main macam tu. Tak apa, tapi selesai semua. Ada orang semayang, hang join dia semayang. Tak ada siapa ustaz, semua semayang habis dah. Habis semayang belakang elok-elok, tenang-tenang, balik rumah. Senang. Nanti waktu berikutnya kencing awal sikit. Jangan tiap-tiap kali main semayang kencing Allah dah habis. Allah dah habis. Itu biar semayang kat rumah macam tu. Dan tahu kan style kita tu macam tu. Satu lagi, baca doa dalam hati ketika beristinja. Istinja tu maksud dia apa? Basuh kemaluan hadapan dan belakang lepas kita buang yang besar. Dia khas untuk basuh kemaluan sahaja. Kita tak kata saya ambil air ni, tangan saya kotor, saya basuh tangan. Buat apa? Aku sedang beristinja. Bukan, tu isagam namanya. Istilah tak betul. Istilah dia ini basuh. Kerana ni bukan kemaluan. Basuh kencing yang keluar di kemaluan sahaja kita bagi istinja. Kencing yang sama, kita pergi klinik nak buat medical check up. Kita buat kencing kita dekat botol dah, baru nak tutup, tertumpah kencing tu kena dekat sini. Walaupun kencing, tapi ini bukan kemaluan, kita tak panggil tu istinja. Kita panggil tu basuh biasa. Kencing tadi, bila dia ada kat kemaluan, baru nama dia ialah istinja. Jadi doa dia adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ni pun tuan-tuan boleh baca. Jadi kalau ada buku cantiklah. Kalau tak ada buku, tuan-tuan carilah buku doa yang kita boleh amalkan doa. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan keji dan bersihkan hatiku daripada sifat nifaq. Dan yang terakhir adalah istibra'. Istibra' adalah berdehem dan mengurut di bawah alat sulit. Tujuan istibra' adalah nak bagi keluar kencing tu bagi habis. Kencing habis dah buat batuk macam orang kaya sikit gitu. Jadi kemaluan tu dia bergerak sikit, balance kencing tu dia akan keluar bagi habis. Ialah masing-masing ada kesihatan sendiri, semua orang tahu. Dia tahu, saya ustaz, saya kena kencing awal. Saya tak apa. Saya tak ada dia meleleh. Tak apa, tu semua kita punya kelebihan. Okey, hukum istibra' nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Kuliah subuh kita ada lu, ustaz ada lu tu mana? Ahad ni. Ahad ni, ustaz ada lu. Ustaz Azri, Ustaz Zahid, Ustaz Azri. Okey. Ahad ni ada satu kuliah daripada Ustaz Adlu. Ustaz Adlu ni bersabar, Negeri Sembilan. Dia macam bekas mubalik ke apa. Dia mu'alaf bekas mubalik untuk gereja dan sebagainya lah. Jadi dia ada banyak pengalaman. Dia tour main di Pulau Pinang ni. Jadi kita kidnap dia. Tuan boleh tengok dia punya banyak ceramah-ceramah dia, perkongsian dia dekat YouTube. Nanti hari Ahad pagi ni dia main. Jadi tuan-tuan yang cadang nak buat sponsor makan, si lemak ke, nak sponsor bihun sup ke, ada ke orang jual bagi-bagi bihun sup, nasi tomato ke apa-apa contoh lah kan. Tak apa ustaz, saya beli main dekat tang ni ada satu kawan saya duk jual. Saya beli 25 bungkus. Pagi tu saya sponsor
Boleh. Saya tak tahu Ustaz nak beli kat mana. Saya bagi bank in kat surau, nanti surau tolong order pun boleh. Macam mana pun tak apa. Pagi tu kalau tuan-tuan cadang nak buat kenduri atau nak buat tahlil kan, kita boleh minta tolong Ustaz dulu buat kat mak mentua kita, pak mentua kita, dia boleh bagi pada kita, insya-Allah. Nombor 2, 30 hari bulan kita ada ceramah malam merdeka. 30, esok tu kita cuti. Selasa kan, Rabu kan Merdeka Rabu. Jadi Selasa malam tu maghrib kita ada Al-Fadil Ustaz Zahir Abdul Ghani. Zahir ni dulu dia mengajar, tok guru saya tu mengajar saya di kitab dulu. Tapi masa tu tak nama kitab. Masa tu mana Muhammad Hafiz tu dia mengajar di situ lah. Kemudian dia berhenti, dia jadi guru pendidikan Islam. Sekarang duduk di Bertam. Jadi dia akan main pada Bertam nanti insya-Allah lah untuk ceramah. Malam tu ceramah kemerdekaan. Seronok dia orang Bali. Tuan-tuan nak dengar orang Bali cakap yang originalnya tu, tatu tu. Tuan-tuan boleh main ya. Bali isinya jenis Bali dalam di muka bumi tu. Seronok tengok dia tu berbicara. Nanti tuan-tuan main. Sama juga malam tu insya-Allah kita, tuan-tuan kata, Ustaz, saya cadang nak buat kenduri pasta malam tu. Contoh sebab western sikit. Sebab malam tu malam merdeka, terkenang geram kat British, kami nak order western malam tu. Contoh, boleh. Buat kenduri kat Ustaz apa-apa, kita boleh pakat-pakat makan-makan dekat depan tu. Tapi tuan-tuan nak order sendiri pun boleh. Tak tahu nak order kat mana, nak beritahu kat AJK lah, Abang Fadil ada. Nah, Abang Fadil, kita nak buat makan untuk 30 orang, saya sponsor malam tu. Boleh, tak ada masalah. Itu nombor 2. Nombor 3, saya buka ruang juga dekat tuan-tuan. Sekolah saya, kita upgrade beberapa PA system untuk Dewan tu lah tuan-tuan. Setiap minggu buat program Yasin ke, mak surat ke, baca kafi ke, program keagamaan semua di Dewan tu lah. Lepas Covid tu lama nampak PA system tu dia pun dah main wabillahi taufiq wal hidayah lah. Macam berapa sangat lah, teruk sangat lah. Jadi kita panggil orang, saya buat lah Dewan tu, saya buat lah. Dia pun kata tak apa, bayar pelan-pelan. Setakat lah benda tu 10,000. Setakat lah saya kutip berapa lah tahu, 5,000 lah, 4,800 situ lah. Orang bagi situ lah. Sikit lagi ada. Cukup saya umum di Facebook surau sekolah, cukup kita tutup lah. Saya tak mau ambil duit lebih lah. Sebab untuk pay sistem Dewan sahaja. Saya dah kutip dah beberapa siri ceramah tu, ramai yang 5 orang yang bagi. Kalau tuan-tuan rasa nak buat wakaf ada nama mak ke ayah ke mak tuan dan sebagainya, ada sikit lagi ruang balance tu, boleh kita penuhkan nanti insya-Allah. Okey. Itu saja 2 benda yang saya nak maklum pada tuan-tuan. Nak bagi kat saya pun boleh. WhatsApp saya Ustaz, saya nak nombor akaun surau sekolah pun saya bagi, bank intro pun boleh. Atau tak percaya lah kat Ustaz ni, bukan boleh harap ni janggut-janggut ni lagi selinap duit bulan janggut pula. Mai sekolah sendiri boleh, jemputlah mai. Saya mengajak kat SKJ Lutung, pergi jalan tu jumpa guru besar, boleh pihak pecah bel cikgu, cara ustaz sekolah ni hari tu ceramah kat saya nak buat pay system Dewan. Saya nak pergi tengok mana, dia kata dah buat. Ni macam. Okey, kami daripada pejabat sekian-sekian, kami dah kumpul lah 60 orang kami kumpul semua, kami dapat RM13 4 kupang. Jadi kami nak buat sumbangan. Contoh, boleh 4 kupang saja RM13 kita buat habuan minyak nak main hantar kat saya. Bagi 4 kupang pun kita terima juga. Cuma saya amak kedekut lah, jauh sangat mai bagi 4 kupang tu. Okey, itu beberapa benda lah dalam program terkini untuk surau kita insya-Allah. Kenapa ya? Dalam waktu terdekat ada. Okey, yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Minggu ni
Minggu ketiga lah kuliah subuh saya. Minggu ni dah. Minggu ni tak, minggu balik sana. Saya sebenarnya kita buat minggu pertama kuliah subuh. Kalau tak ada, kita buat minggu ketiga lah. Sebab kalau buat minggu kedua, Jumaat saya dah ceramah, lepas tu Sabtu jumpa balik. Perantusan nak meluat kat saya tu banyak sikit lah, sebab dekat saya kan. Jadi kita lajak sikit. Minggu kedua maghrib di sini. Minggu ketiga Ahad subuh tak ada. Boleh Ahad mana saya tak ada apa. Esok pagi kuliah subuh saya dekat Masjid Bayan Lepas. Bayan Lepas minggu ketiga. Jadi tuan-tuan yang ada sekitar sini bolehlah pakat-pakat main, insya-Allah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ada soalan? Seminit dua. Apa-apalah yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Ni adik kita ada soalan? Tak tahu, saya baru sampai ya. Saya sekolah Bukit Jambul. Betul, sekolah Bukit Jambul kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.